Rabbi syamri wa ratabi lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bersama-sama seperti mana yang telah kita war-warkan beberapa hari ini. Tuan-tuan dan puan pun dah tahu bahawasanya kita akan adakan satu ceramah khas hari ini bersempena dengan sambutan Maulid Rasul. Kita tahun ini walaupun dah beberapa hari berlalu, namun mencintai dan menyayangi Rasul itu berjalan terus insya-Allah setiap hari. Jadi alhamdulillah hari ini pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih terutama sekali sangat-sangat diadu-adukan tuan-tuan dan puan-puan jemaah masjid kita sendiri insya-Allah. Alhamdulillah kerana sudi menyokong, kerana kehadiran tuan-tuan dan puan-puan lah kita insya-Allah dapat teruskan program-program seperti ini. Saya hormati juga Barisan Jawatankuasa dimulai dengan pengurusi Masjid Al-Qurtubi, Timbalan Pengurusi, seluruh jawatankuasa, juga para pegawai Masjid Al-Qurtubi, tuan-tuan imam dan bilan, seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Baiklah, kita pun tak nak buang masa lama-lama tuan-tuan. Jadi insya-Allah hari ini kita seperti yang ada tuan-tuan lihat di poster, kita ada dua tetamu yang istimewa dan tidak asing lagi, iaitu yang pertama kita ada Al-Fadil Ustaz ataupun Da'i Aiman. Da'i Aiman ini nama asalnya Aiman Sufyan bin Azman, asal dari Terengganu. Asal dari Terengganu, menetap di Rawang. Dan beliau ini sebenarnya siapa yang follow atau ikuti perkembangan program reality berkaitan dengan agama kita baru-baru ini akan kenal beliau insya-Allah. Beliau juara Da'i Pilihan Almas tahun 2017 anjuran TV3 dan juga naik juara Da'i Peringkat Asia tahun 2018. Bukan calang-calang orangnya muda, handsome, segak bergaya. Jadi tuan-tuan tak asing lagi di corong-corong radio, apatah lagi di kaca televisyen. Saya suka cerita mewakili pihak Masjid Al-Qurtubi menjemput Al-Fadil Ustaz untuk ke hadapan, bersedia untuk kita sama-sama mulakan program insya-Allah. Ini dia jemput. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita duk dengar je pasal radio dulu. Lebih-lebih lagi siapa yang lahir 80-70, dia dah remaja dan dewasa tahun 90-an, sekitar 90 sehingga sekarang sebenarnya lagu beliau berkumandang di corong-corong radio. Jadi kita sering dihiburkan, sering dialunkan dengan menggunakan suara beliau. Beliau tidak asing lagi, salah seorang rockers kita panggil daripada kumpulan yang tidak asing lagi, iaitu saudara Aming Spring. Aming Spring tuan-tuan, yang mana nama beliau Wan Aminuddin Wan. Jadi kalau ada Wan kat depan ni, dia Terengganu juga. Hari ini kita ada dua panelis orang Terengganu. Dijemput saudara Aming Spring ke hadapan untuk bersama-sama pada program kita malam ni insya-Allah. Itu dia. Saya pun tak tahu beliau ni umur berapa. Nampak dia macam tahun 90 dulu juga. Jadi alhamdulillah insya-Allah kedua-dua panel kita pun dah ada di hadapan. Saya serahkan majlis ini kepada Al-Fadil Da'i Aiman kita untuk meneruskan program kita, ceramah kita pada malam ini. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya muliakan tuan pengacara majlis yang saya hormati, Tuan Nazir Masjid, Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh staf kepimpinan masjid yang saya sayangi, ibu-ibu ya, senyum manis je kan. Alhamdulillah. Tengok ke saya pagi tadi ibu-ibu ya, ada yang tengok, ada yang tak tengok ya. Pagi tadi saya bersiaran langsung di TV3 dan TV9, alhamdulillah. Dan seterusnya yang saya hormati, yang saya segani, ayah-ayah saya dan juga ya tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah SWT sekalian. Hari ini kita rasa sangat beruntung tuan-tuan ya, sebab kita dikunjungi oleh abang kita tuan-tuan, iaitu Abang Aming. Iaitu kita suka dengan panggilan Abang Aming, panggilan manja kan. Yang mana pada hari ini kita nak belajar sesuatu tuan-tuan. Kita ada 4 pusingan tuan-tuan kita bagi tahu format kita dulu. Kita ada 4 pusingan dan setiap pusingan kita akan selangi dengan selawat. Boleh ke macam tu? Boleh ya? Tapi selawat kita nak semangat sebab Abang Aming yang akan berselawat dengan kita. Boleh ke? Bukan senang tuan-tuan. Biasa jumpa dekat pentas-pentas besar saja. Hari ini kita bersama dengan kita secara eksklusif. Pusingan pertama, kita akan berkenalan dengan Abang Aming ni. Siapakah diri Abang Aming ni yang mana kita dapat lihat di kaca TV. Itu pusingan pertama. Ringkas je. Mungkin dalam 3 minit, 4 minit je Abang Aming. Okey, saya sebagai moderator hari ni, kita kena bagi tahu. Okey. Dan kita ada pusingan kedua. Pusingan kedua, ibu-ibu sekalian, jangan ke mana-mana. Kita nak dengar kisah hitam Abang Aming ni. Ya, kita nak sebut kisah hitam ni bukan kita nak buat benda tu, tapi kita nak jadikan garis sempadan. Betul bang? Kita nak jadikan garis sempadan. Ni eksklusif tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ke mana-mana. Ke toilet pun jangan. Tahan je kan. Kita nak dengar pusingan kedua, kisah hitam Abang Aming. Okey? Pusingan kedua, Abang Aming mungkin boleh cerita sekitar 5 ke 10 minit dan kita break dengan selawat. Dan pusingan ketiga tuan-tuan, pusingan ketiga kita nak dengar ya, di manakah titik permulaan Abang Aming berhijrah dan apakah momen-momen indah ketika mana Abang Aming berhijrah. Nak dengar tak kisah momen-momen indah? Nak dengar tak? Okey, semua nak dengar. Saya pun nak dengar juga. Dan pusingan yang keempat, kita nak dengarkan sedikit nasihat daripada Abang Aming. Ya, mungkin Abang Aming ya diuji dengan ujian. Kita nak dengar apa nasihat daripada Abang Aming untuk kita semua. Boleh ke para penonton sekalian? Alhamdulillah. Sempena dengan Maulidur Rasul ini tuan-tuan, inilah satu program yang kita rasa seronok sangat sebab kita dapat sentiasa mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman jika kita tidak meletakkan cinta Nabi lebih daripada anak-anak, lebih daripada cinta isteri. Jadi alhamdulillah hari ini kita berkumpul di masjid. Ini buktinya tuan-tuan. Buktinya kita cinta pada Nabi, kita cinta pada Allah. Oleh sebab itu kita ada kat masjid, kita tinggalkan TV kita, ceramah kita tinggalkan, ya. Buletin pun kita tinggalkan, ya. Kita tinggalkan telefon kita di rumah. Sebab apa? Hari ini kita nak memperingati Nabi SAW. Baik, untuk pusingan pertama, kita nak bertaaruf terlebih dahulu. Saya kenalkan diri saya Dai Aiman. Dia Dai musim yang kelima. Sekarang ini menjadi moderator program Tanyalah Ustaz. Biar tahu
Jangan keliru. Esok pagi tuan-tuan ada lagi bersama dengan saya, ya, sebagai moderator dengan Ustaz Ilyas Ismail. Tapi tuan-tuan tolong doakan, dia sekarang dalam keadaan demam panas. Kita doakan mudah-mudahan esok pagi dia boleh bersiaran. Tuan-tuan bolehlah tengok saya di TV3, okey? Baik, sekarang ini saya lulusan ijazah sarjana muda syariah daripada Universiti Muqtah Jordan, dan saya balik 2014. Saya mengajar di Samti Kuala Lumpur Baru. Kemudian saya bertugas di Universiti Madinah Shah Alam, dan sekarang ini saya menjadi mudir Mahat Tahfiz Darul Quran wal Hadis Bukit Badung dan mengasas pondok pengajian Warga Emas di Bukit Badung Bestari Jaya, Batang Berjuntai, Kuala Selangor. Di ibu-ibu, hari-hari saya duduk dengan ibu-ibu, dengan nenek-nenek, ya. Di sekarang itulah perkembangan saya. Dan Alhamdulillah, kalau tuan-tuan tengok TV3 dalam program Tanya Ustaz, TV1 setiap hari Rabu jam 3 petang ada program Buat Bicara Agama, nama programnya Fikrah. Tuan-tuan tengoklah. Ataupun kalau adik-adik yang kecil-kecil ni kan, boleh tengok dekat NTV7. NTV7 tuan-tuan, lama mana dah tak buka NTV7 NTV7 ada program namanya Didik TV. Didik TV tuan-tuan. Dekat situ pun boleh tengok Dai Aiman. Itu sedikit perkembangan tentang Dai Aiman. Tapi sebenarnya yang kita nak highlight sekarang ni adalah Abang Aming lah. Okey bang, kalau abang nyanyi satu rangkap lagu, saya rasa haji-haji sini semua boleh sambung. Bukan setakat haji ni, saya pun boleh sambung juga, ya, sebab saya sangat menggemari lagu abang. Lepas ni tapi bang, nanti kita nak test, ya. Siapa boleh sambung nanti kita bagi hadiah. Okey bang, kita nak berkenalan ta'aruf dengan abang sendiri. Kita ada masa 5 minit untuk kita berkenalan dengan Abang Aming. Siapakah diri Abang Aming Spring yang sebenar? Silakan abang ta'aruf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada saudara Aming lah, Aming yang menghubungi isteri saya selaku manager lah. Sekarang ni artis mau pakai manager, tak macam artis lah, baru tahu pun. Nah, ibu ada manager kan? Isteri juga. Ada manager. Dulu masa zaman kita rock dulu tak ada manager. Main belasah je, main fanfare. Segambut dulu ada fanfare tak? Ada fanfare. Oh, dulu kat sini? Dekat sini ada segambut dulu, ada fanfare. Dan Alhamdulillah, sebenarnya saya pun terkejut dengan cara hidup saya sekarang ni. Dari pentas ke masjid kan? Saya tak pernah terfikir benda tu. Saya ingat saya sebagai rockers akan terus berada di pentas dengan lagu-lagu yang gemelapan lah kan. Saya mula menyanyi pada tahun 1988. Saya lahir pada tahun 1968. Bukan 70 80. Saya 60-an lah kan. 60-an saya menyanyi dah 32 tahun. Saya berasal daripada Jertih Besut, Terengganu. Terengganu? Dua orang Terengganu lah ini. Sama lah kita Terengganu. Dari Terengganu sampai ke Singapura. Saya datang ke Kuala Lumpur pada tahun 1988. Saya datang. Sebelum tu saya pernah bekerja di Singapura. Saya pernah kerja di Penang. Saya pernah jadi buruh kasar. Saya pernah kerja kontrak. Saya pernah kerja bilang. Saya pernah kerja dekat Pasar Selayang. Pasar Selayang tu sebagai penjual ikan. Penjual ikan akad. Bila lori datang kita angkat ikan turun. Saya pernah kerja situ. Gaji dia dapat ikan besar lah. Gaji dia bawa balik ikan besar-besar kat rumah, makan kawan-kawan semua. Saya ada 15 album. Campur album solo ada 20 lah. 20 solo. Saya pernah rakam 200 lagu lah. 200 lagu. Dan selalunya ustaz-ustaz ni dia suka nyanyi lagu Bougainvillea. Di bila indah ini pernah menjadi. Asal saya pergi masjid, saya pergi surau, itu yang ustaz suka nyanyikan. Dan memang saya pernah popular. Saya pernah dinobatkan sebagai penyanyi paling popular di Malaysia pada tahun 1994. Pernah dapat anugerah. Saya pernah mewakili Malaysia ke Hong Kong, Shanghai untuk Festival Muzik Asia. Dan saya mempunyai 3 orang cahaya mata. Umur saya sekarang 54 tahun, insya-Allah. Selain itu saya kelulusan hanya SPM. Dan boleh dikatakan pendapatan saya pun alhamdulillah dalam purata dia. Kalau orang tanya berapa purata pendapatan penyanyi ni, penyanyi kelas saya lah, yang macam kelas A, kelas Siti Nurhaliza, kelas M Nasir, kelas-kelas Datuk Jamal Billah tu lain. Saya ni kelas pertengahan.
kelas pertengahan ni dalam purata dia mungkin dalam 3 bulan kita dapatlah dalam 100,000 macam tu. Setahun dapatlah 300,000 macam tu. Dan kita pun itu tak tolak lagi yang sewa kereta, bayar kereta tu tak tolak lagi yang isi purata dia. Dan alhamdulillah saya masih lagi menyanyi, dan saya sekarang memang banyak membuat program-program di masjid dan di surau, alhamdulillah. Dan saya selalu program motivasi, forum, perkongsian pengalaman, dan baru tadi pun saya ada membuat satu majlis di Putrajaya di pejabat JPA, di Kementerian JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan sebelum itu pun saya bawa balik daripada Terengganu untuk program Maulana Rasul di seberang Takin Pulau Terengganu. Ada satu masjid membuka kat situ, dan alhamdulillah saya sendiri pun tak sangka dengan apa yang saya lakukan sekarang, di mana sebenarnya ini adalah permintaan daripada mungkin peminat, mungkin daripada orang yang ingin mengetahui macam mana saya pernah melalui satu detik yang sangat mencabar dalam hidup saya, dan itu yang orang nak dengar, dan apa yang membuatkan saya menjadi berpindah berpusing 360 darjah lah, boleh dikatakan. Dan baru-baru ini 2-3 hari lepas saya jumpa dengan seorang penduduk di Segambut, di restoran Haslam. Restoran Haslam. Mana ada kat sini? Tak ada ada kat sini. Saya pun tak perasan muka dia kat mana. Dia kata, "Ming, nanti datang kat Masjid Segambut." Ya, saya datang Masjid Segambut. Nanti mengaji Itu saya bawa Quran ni. Dia nak dengar saya mengaji. Dia nak dengar saya mengaji. Mungkin dia pernah tengok saya dekat YouTube saya mengaji kan, dan dia nak tengok secara live. Itu yang saya sediakan Al-Quran. InsyaAllah saya akan cuba alunkanlah sedikit bacaan Al-Quran. Kalau anda mungkin selalu tengok saya menyanyi dan tak pernah lagi tengok saya menyanyi, InsyaAllah malam ni saya akan cubalah. Yang terbaik. Jadi itu sedikit. Sedikit latar belakang saya. Dan mungkin ada yang sini pernah beli CD kan? Imam pernah beli CD? Imam pernah ya? Tak bocor rahsia sikit, bocor rahsia. Ayah saya pernah pun beli CD. Dan memang saya sebenarnya hidup dengan duit daripada masyarakat lah, daripada anda. Saya beli handphone pun duit anda, saya beli kereta pun duit anda, saya beli baju baru pun duit anda, saya buat mas kahwin pun duit anda, dan begitulah. Terima kasih kepada semua yang menyokong saya selama ini, alhamdulillah. Okey, baik. Daripada pentas rockers ke masjid, saya suka je tu bang. Itu dia. Tapi sebenarnya daripada Terengganu bang, maknanya abang berhijrah ke sini sebagai penjual ikan, angkat tong dan sebagainya. Last kali angkat mikrofon. Itu dia. Baik, alhamdulillah. Jadi, tapi bang, sebelum kita nak mulakan kita punya perbincangan ni, kita nak naikkan semangat jemaah kita dulu. Boleh ke? Boleh. Kita nak ajak jemaah kita untuk berselawat sebenarnya dengan sambutan Maulana Rasul kan. Sambutan Maulana Rasul ni, barulah kita boleh masuk topik perbincangan kita berkaitan dengan apa kita nak cerita hari ni bang. Berkaitan apa tajuk kita. Barulah buka ni. Tajuknya adalah tirai keinsafan. Sebenarnya kita nak kenal Nabi, kita nak kenal Allah sebab apa? Sebab kita nak cari jalan pulang. Baik, tapi sebelum tu, kita nak berselawat terlebih dahulu. Kita nak tingkatkan semangat cintakan Nabi SAW dengan kita berselawat kepada baginda SAW. Boleh kita mula baik? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi bersemangat. Ya Nabi salam alaika
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hari ini kita nak cerita tentang tirai keinsafan dalam perbincangan Maulidur Rasul kita pada hari ini. Yang mana kalau kita sebut kita cintakan Nabi SAW, cinta manusia, kita bagi bunga, kita bagi hadiah dan sebagainya. Tetapi bila kita kata kita cinta Nabi SAW, apa hadiah yang kita nak bagi? Nombor satu, pastinya kita nak hadiahkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih bagi tahu, yang pertama, orang yang selalu berselawat ini, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Yang kedua, Allah akan ampunkan dosanya. Yang ketiga, Allah akan tingkatkan 10 darjat kepada orang yang berselawat. Yang seronoknya bang, bila orang berselawat tu kita tengok muka ayah-ayah kita, tengok muka ibu-ibu kita, nazalat alaihimus sakinah, yang mana Allah bagi ketenangan kepada jiwa orang yang berselawat ini. Sebab itu kita jarang tengok orang mengamuk dalam masjid sebab tenang dia mukanya. Dan yang paling seronok nanti di hari akhirat kelak, Allah akan, Nabi SAW akan memberi syafaat kepada orang yang berselawat kepada Nabi SAW. Yang mana bang? Di hari akhirat kelak kita akan beratur di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan beratur waktu itu. Dan kita tak boleh duduk. Sebab apa kita tak boleh duduk? Sebab terlampau ramainya manusia. Kan? Ramainya manusia. Walaupun keadaan padang mahsyar itu sangat luas, seluas mata memandang, tetapi ramainya manusia menyebabkan kita nak bergerak ke kanan sikit pun tak boleh. Nak bergerak depan sikit tak boleh. Belakang sikit tak boleh. Kiri pun tak boleh. Dan kita berdiri itu bukan sehari dua kak, bukan sehari dua mak, tetapi kita duduk puluhan ribu tahun menunggu waktu nama kita nak dipanggil. Tapi bayangkan ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Nabi SAW, seutama manusia di sisi Nabi SAW adalah mereka yang sentiasa berselawat pada baginda SAW. Jadi mulai pada hari ini, apa yang kita nak buat adalah kita nak terus bertindak. Bertindak apa dia? Kurang-kurang satu hari 100 selawat kita amalkan. Habiskan biji tasbih tu kan. Itu kita nak terus beramal dengan kita banyakkan selawat kepada baginda SAW. Sebab apa? Tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Kita pernah dengar bang kisah ketika mana Nabi SAW menyampaikan khutbah di atas mimbar. Tinggi mimbar ni ni jarang kita tengok mimbar tinggi-tinggi ni. Yang mana Nabi SAW menyampaikan khutbah di atas mimbar, yang mana mimbar tersebut diperbuat daripada pohon tamar. Pada suatu ketika Abu Bakar menyebutkan, ya Rasulullah, sahabat kita semakin ramai, apa kata kita upgrade sikit kita punya mimbar? Lalu datang tukang kayu, offer untuk buat satu mimbar yang diperbuat daripada kayu. Bila siap saja mimbar tersebut, Nabi menyampaikan khutbah di atas mimbar yang baru. Lalu apa jadi tuan-tuan? Tiba-tiba terdengar satu tangisan. Rupanya tuan-tuan, tangisan itu datang daripada mana? Tangisan itu dari sebatang tamar, yang mana pohon tamar itu yang menangis kerana rindukan tapak Nabi SAW. Lalu Nabi turun, Nabi belai pohon tersebut, dan Nabi beri kepadanya 2 pilihan. Adakah kau nak ditanam semula di dalam syurga, ataupun kau menjadi sebahagian daripada tiang-tiang masjid ini? Dan pohon tamar tu kata, aku nak ditanam di dalam syurga supaya buah-buah aku dapat dimakan oleh para syuhada dan solihin. Imam Hasan Al-Basri kata apa dia? Ini pohon tamar rindukan Nabi. Kalau kita lah manusia tak rindukan Nabi SAW, maka kita ni teruk daripada pokok lagi dah tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, bila mana kita berselawat, kita sayangkan Nabi SAW, mesti
ada pembuktian cinta tersebut, ya. Seperti mana tajuk lagu abang ada tak bang? Tajuk lagu berkaitan pembuktian cinta ni ada banyak lagu. Kalau pasal cinta memang banyak. 200 lagu 200 lagu. Di antara lagu yang menjadi hit bang, yang menjadi hit ada dalam 30 lah, 30 lagu yang pernah keluar radio tu 30 lagu lah. Okey. Sejiwa, Sampai Hati, Bukan Rela, Sampai Kita Ditalikan Jatuh Cinta, Romantis, Kebanyakan Awahan. Untuk malam ni berapa lagu yang abang akan baca? InsyaAllah. Masa jam makan boleh ke? Masa jom makan nanti Tok Imam kena sediakan mikrofon dekat sana Masa jom makan nanti. Okey, bang, saya sangat mengikuti abang lah, ya. Daripada muda sampai muda lagi. Masih Daripada kanak-kanak lah, satu lah. besar itu, ya. Saya mengikuti abang. Saya lahir tahun 90 bang. 90. Jadi abang sebut tadi 94, saya baru tadika pun belum lagi. Belum lagi. Masih pakai pampers lagi bagan. Masih kena dukung lagi. Kena dukung lagi. Jadi bang, dari saat itu Malaysia digemparkan, ya, dengan satu peristiwa yang mana abang sebenarnya dipilih oleh Allah SWT untuk berehat seketika. Ya, ketika itu Lama berehat. 8 tahun bang. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Abang berehat 10 sebat. 10 sebat. 10 sebat. Masya Allah. Jadi bang, okey, secara eksklusif untuk Geleng kepala daripada. geleng kepala, 10 kita nak dengar ni secara eksklusif daripada Abang Amir sendiri. Ini kita tak cerita tempat lain tuan-tuan, kita cerita dengan tuan-tuan sekalian. Dah bersedia nak dengar belum tuan-tuan? Kita nak dengar kisah hitam Abang Amir supaya kita dapat ambil pelajaran. Okay, silakan bang. Ya. Dia memang kisah itu yang saya suka kongsi dengan orang lah. Kalau kisah kejayaan ni dia inspirasi kan. Tapi bila kisah hitam dia menjadi tauladan dan juga menjadi ikhtibar. Selalunya ikhtibar ni lebih penting daripada inspirasi kan. Ikhtibar ni membuatkan kita jadi takut kan. Jadi takut, orang kata dah terantuk, baru nak mengadah kan, dah sakit, baru dia tu bila dah jadi ada musibah datang, selalunya bila kita dalam keadaan susah, selalunya memberi insafan kepada kita lah kan. Selalunya kalau kenikmatan ni jadi kita lara. Macam saya dulu, saya hidup dalam kenikmatan lah, boleh dikatakan begitulah. Saya dah happy dah, tapi nak happy lagi. Masa menyanyi tu dah seronok dah, menyanyi di Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei, kadang-kadang di selatan Thailand pun menyanyi kan. Asia lah, di Indonesia, di Malaysia dia jangan kira lah, pelosok mana pun semua saya dah pergi lah. Tak kira lah kat mana pun saya boleh bawa kereta dalam Malaysia ni, tak payah Google Map, tak payah. Saya boleh tahu jalan dia, sini pergi masuk, sini masuk kiri, masuk kanan, saya boleh pergi terus, tak payah nak tanya orang, tak payah nak apa lah. Boleh dikatakan begitulah pengalaman saya selama saya hidup di Malaysia ni sebagai seorang penyanyi dah. Tapi inspirasi itu saya nak cerita pada ni, saya nak cerita satu peristiwa hitam yang saya pernah alami, di mana saya mula terjebak di dalam masalah dadah. Saya mula terjebak dalam masalah dadah ni tahun 1997. Saya menyanyi tahun 88, saya start menyanyi lah. Tahun 90 saya rakam album. 91 okey, 92 okey, 93 okey, 94 dah goyang, 95 pun dah goyang. Kita selalu didedahkan dengan kemewahan kan, dengan apa minat-berminat yang histeria kan. Kemuncak 94. Kemuncak dia tahun 92 tu dah popular. Oh, dah kemuncak dah. Okey. Tahun 92 saya terbit dengan lagu Sampai Hati. Saya popular lagu Sampai Hati. Lagu Sampai Hati ni ciptaan Dato' M. Nasir, di antara royalty yang paling tertinggi. Royalty itu kutipan lah daripada lagu tersebut. Kutipan paling tertinggi di Malaysia ni lagu tu. Lagu Sampai Hati. Ya, saya pun baru tahu juga. Yang cerita dengan saya itu adalah daripada syarikat yang kutip royalty. Kau tahu tak royalty yang paling tinggi lagu di Malaysia lagu apa? Lagu Sampai Hati. Masya Allah. Sehingga boleh collect dalam 200,000 setahun. Dia punya royalty dia tu. Banyak. Royalty mana royalty? Itu royalty tak banyak. Dia dalam 1 sen, 2 sen. Tapi sebab banyak lagu tu diputarkan. Jadi itulah saya boleh dapat kejutan budaya lah orang kata. Saya datang daripada kampung kan. Orang kampung. Kita pun bukan kata belajar tinggi sangat kan. Tiba-tiba datang ke LL, ibu negara, dan jadi artis. Lepas tu menyanyi di mana-mana, kadang-kadang menyanyi di istana. Dia memberi satu fenomena kejutan budaya orang kata kepada saya. Sehingga kan saya terlalu seronok sangat ni, saya tambah lagi nak seronok ni, saya pergi bekerja dekat kelab malam.
Kita dah biasa dah nyanyi dekat pentas-pentas. Tapi dekat KL ni banyak kelab dandut. Kan? Kelab-kelab malam dandut, disko-disko. Jadi kita tengok macam seronok juga situ kan. Dan dalam disko, dalam kelab ni memang dia membawa budaya yang tak baik lah. Dekat situ ada jual alkohol kan. Dekat situ ada perempuan-perempuan penari-penari kan. Kita boleh sewa lah, kita boleh sewa. Dan tak secara langsung dekat situ juga ada penjualan dadah lah. Penjualan dadah, di mana ada demand orang nak minta dadah kan. Dia akan jual kat situ dah. Dan saya terjebak di situ lah. Terjebak di situ. Dia mengajar saya pula orang perempuan ajar saya isap dadah ni. Kita orang perempuan ni kita kalah kadang-kadang kan. Kita tengok dia cantik, dia seksi dia pun kan. Lepas tu dia cabar pula kita. Lelaki apa takut isap dadah ni. Dan dadah ni punya tak boleh cuba tu kan. Jangan cuba dadah. Jangan cuba sekali pun, jangan terasa yang aku nak cuba, jangan. Sebab dadah ni dia ada satu jerat kat situ. Sebab dia menyebabkan kita ketagih. Dadah ni kesimpulan dia, orang yang tak sakit tiba-tiba ambil ubat. Dia tak sakit, dia normal. Dia dadah ni dalam kategori ubat lah, derah kan. Kalau kita pergi hospital pun dadah juga dia guna morfin, nak bagi bius pun dadah kat situ kan. Tapi dalam keadaan yang terkawal. Yang di luar ni dia ada istilah penyalahgunaan dadah. Ini yang saya terlibat. Dan dadah ini sebenarnya memberikan kita kesakitan kalau kita tak isap. Tak isap sakit. Kita tak sakit, kita ambil ubat. Kalau orang sakit lain, macam orang sakit gaul, dia ambil ubat, sakit dia berhenti. Betul. Tapi dia akan gian juga kalau dia tak ambil ubat gaul, sakit gaul dia datang. Dan begitulah dadah ni. Yang kita ni tak sakit, tapi pergi ambil dadah. Bila kita tak isap jadi sakit. Sakit itu gian. Itu yang menyebabkan saya jadi terjerat. Sekali guna, besok dah rasa macam seram sejuk macam nak demam apa ada, nak sesama pun ada, kencing jadi tak lawas. Bila kita ambil balik normal. Dia begitu rupanya dadah ni. Itu yang menyebabkan kita tengok kenapa budak-budak ni susah sangat nak tinggal kan. Bila dia tinggal, dia sakit, dia akan demam, dia akan batuk, dia akan sesembuh, dia akan tergigil-gigil kesejukan. Kejap panas, kejap sejuk, kejap panas, kejap sejuk. Bila ambil, elok nombor. Dan selalu yang kita dengar macam yang isteri-isteri sampai bunuh ibu dia, tu dia tak isap dulu. Dia tak dapat. Dia tak dapat, dia jadi pengamuk. Bila dia dapat, eloklah dia. Bila dia tak dapat, dia jadi gila lah. Gila, dia punya tahan kesakitan dia. Orang tak sakit, pergi ambil ubat. Bila tak ambil ubat, dia sakit. Orang yang sakit, ambil ubat, dia berhenti. Dia macam tu, dia terbalik dadah ni. Jadi saya mula terlibat situ. Apabila saya dah bekerja kelab malam, tiba-tiba terjerumus tahun 1997. Saya mula terjerumus dan boleh dikatakan dadah ini sangat membawa kepada kehidupan yang haru biru lah. Dia jadi tukar kita punya perwatakan dia. Waktu tu masih bujang. Masih dah ada isteri, dah berkahwin. Saya berkahwin tahun 1994. Saya kahwin. Dan masa tu dah ada anak pun. Dah ada anak. Dan di situ bertukar lah. Daripada kita jadi pendiam, jadi orang kelang kabut. Jadi rajin malas daripada rajin mandi jadi malas mandi. Jadi rajin bekerja jadi malas bekerja. Sayang bini jadi marah bini. Sayang anak jadi marah anak. Selalu rindukan ibu bapa kat kampung jadi lupa ibu bapa. Bila orang tidur kita bangun. Bila orang bangun kita tidur. Siang jadi malam, malam jadi siang. Membazir jangan kira lagi lah. Membazir sana, membazir sini. Duit dah tak terkawal. Boleh dikatakan mungkin hilang keberkatan hidup lah masa tu kan. Jadi kita kelang kabut. Cuci kereta boleh cabut kursi nak vacuum. Orang cuci kereta vacuum kat kapek, kita tak puas hati tengok ada bau kursi keluar, ada motor lagi kan. Vacuum tak sampai, cabut kursi, buka skru sampai begitu. Bila dah tersedar, tiba-tiba kenapa aku cabut kursi? Kan nak pasang dah tak pandai lah. Panggil orang pasang pula. Sampai begitu, boleh dikatakan kabut lah. Saya boleh bawa kereta daripada KL ni, keluar daripada Kelab Malam tu, kita dah bawa pengaruh dadah. Boleh bawa kereta seorang-seorang pergi ke Johor. Dia punya pelik, dia punya perangai dadah ni kan. Jadi ingat tuan-tuan, jangan cuba. Yang dah cuba berhenti, jangan teruskan, berhentilah.
Alhamdulillah. Namun begitu pada tahun 2011 dalam saya dulu berkecimpung dengan dana-dana FSC, AIS, apa ni, 2011 ditakdirkan Allah saya kena tangkap. Saya kena tangkap dan ditakdirkan Allah juga saya baru beli barang tu 2011. Wih, lama juga tempoh tu. Lama juga. Jadi ada jugalah hikmah dia tu. Sebenarnya itu yang kita selalu dengar kan, di sebalik kesulitan ada kemudahan kan, di sebalik kejadian ada hikmah. Inilah hikmah dia. 2011 saya kena tangkap dan ditakdirkan Allah saya memiliki banyak barang masa tu. Nak didajikan cerita lah. Kalau saya tak ada barang sikit-sikit, mungkin hukuman tu ringan kan. Dan bila ringan, selalunya kita tak sedar bagi orang yang macam saya ni lah, orang yang negeri ni. Setakat tegur-tegur tak dengar kan, sabat baru dia dengar. Kadang ada orang macam tu. Jadi saya ni dikenakan hukuman yang lama di atas kesalahan saya tu, sebab saya ada sedikit, bukan sedikit lah, agak banyak juga lah dadah tu, menyebabkan saya dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun 10 sebat. 10 sebatan. 10 sebat dengan dadah yang saya ada. Sebatan tu macam mana? Kau lah. Kita nak tahu lah. Memang kau lah sebatan tu. Kalau bahasa istilah fokus kau lah. Kalau istilah orang biasa memang berat lah. Berat. Hukuman sebat ni dia bawah sedikit daripada hukuman gantung. Itu kategori dia. Hukuman pertama gantung. Yang paling cukup gantung lah. Gantung kau juga dai. Orang yang nak kena gantung ni saya tak pernah tengok lah, tapi saya selalu dengar cerita pegawai-pegawai penjara dia cerita dengan saya. Pegawai penjara tu peminat saya juga kan. Jadi kadang-kadang dia nak berbual juga lah dengan artis dia cerita lah. Dia cerita, jadi ada lah pengalaman saya kat situ. Dia kata, orang kena gantung ni, dia kata sampai tak boleh berjalan. Nak pergi bilik gantung tu tak boleh berjalan. Takut dia, botak cing. Kita dengar gangster botak cing kan? Saya pernah dengar cerita botak cing. Botak cing kena seret nak gantung ni. So hebat-hebat orang tu. Gangster besar tu. Kalau KL ni, orang tua-tua, lama-lama tahu pula botak cing. Ni sekelah botak cing dia tak tahu. Dia tahu lah. Dia kata botak cing ni, kau kenal botak cing? Kenal. Tu gangster besar tu. Gangster besar tu tak boleh berjalan. Dia kata nak kena gantung ni. Punya takut dia. Dan hukuman sebab ni yang kedua bawah pun takut juga. Sebab hari Khamis. Pagi tadi ada sebab, ada orang kena sebab. Bila setiap Khamis saya terkenang lah, hari ni ada orang kena sebab. Satu sebab pun dah tahu. Dia sebab dia menggunakan buluh mampat. Buluh tu memang padu. Saya pernah tengok lah, saya buat ceramah dekat penjara, saya tengok buluh tu dia padu. Dia buluh tu besar batang penyapu. Bukan pakai rotan mengaji ustaz ni, bukan sebab peng-peng tu. Dia pukul lah. Berapa lama nak sembuh? Dia pukul, sembuh memang lama lah, sebab tak ada ubat. Dalam penjara tak ada ubat. Dalam penjara ni tak ada ubat macam kat luar ni, farmasi tak ada. Dia penjara, dalam penjara dia ubat dia KK je, ubat KK. Panadol KK tu, bukan Panadol 7-Eleven. Panadol KK, Kementerian Kesihatan. Panadol KK tu ubat dia sikit. Dalam tu kata berapa persen je ada dalam tu. Kalau makan 10 biji pun baik demam lah. Makan sebiji tu tak baik lagi demam. Dan satu tu dia siap, bukan dia sebat. Dia pukul, dia tarik. Dia akan mengoyakkan kulit kita tu lah. Isi kita tu jadi koyak, jadi terbelah. Dan dia pukul tempat yang sama. Dia sebat ni tempat yang sama. Bukan satu kat betis, satu kat bawah, satu kat belakang, satu kat kepala, bukan. Dekat situ je dia dia kat situ sebab kepala buka. Dia macam dia membelah isi kita. Dan saya nak baik itu 10 sebat tu 2 bulan baru baik. Tidur meniarap sebulan lebih. Tidur meniarap. Dalam penjara bila kena sebab ni kita tak boleh pakai seluar. Pakai seluar dia melekat lah kan, dekat luka tu dia melekat, sakit lagi. Kena sebab sakit, lepas sebab sakit, nak baik sebab sakit. Ubat dia satu sekali je, ubat luka tu. Tak boleh duduk. Tak boleh duduk, tak boleh buang air berdiri. Naim pernah buang air berdiri? Tak pernah lagi. Saya pernah. Banyak kali saya pernah buang air berdiri. Bukan kata bertiga, berdiri, tak boleh duduk. Bila duduk dia koyak. Lapang kita ni dia koyak. Jadi berdiri.
buang air, kalau buang air kecil tu biasa dah berdiri kan. Dia buang air besar, berdiri. Ubat tak ada. Bila kita minta ubat, tuan sakit tuan, bagus dia. Itu yang kita nak dengar tu. Kalau tak sakit tak bagus dia. Tak sakit ni bagus dia kata. Aku nak bagi kau pengajaran, lagi sakit lagi bagus. Last kali tuan tolonglah sakit sangat ni. Dia jawab apa? Siapa suruh kau bisa dadah? Pula tak boleh jawab dia. Siapa suruh kau masuk penjara? Betul tak? Jadi kita pun diam je lah. Baik dengan sendiri. Baik macam mana? Macam Dai pernah tengok kat Terengganu kan, orang bila orang sembelih lembu, ada gigi lembu tu kan, dia nak bagi kerengga tu makan, lepas tu dia nak bakar bono-bono kerengga tu kan, dia gantunglah gigi lembu tu kat sini kan, lembu tu jadi kering macam tu kan. Macam tu dah luka orang kena sebat. Baik, dia kering dengan sendirinya, tak ada ubat, tak boleh. Dia sapu sekali je iodine tu. Masa lepas kena sebat tu dia sapu sekali, potong lagi. Masuk yang keempat, tuan, saya dah nak pensan. Masa itulah kita insaf tu. Kita tengok ni aku sakit, dia nak mati ni. Aku kena mengucap ni. Saya mengucap tuan. Masa dia tengah sebat kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, besar sangat dosa aku sehingga aku boleh tahu terima kesakitan yang amat dahsyat kan. Besar dosa aku ni, besar dosa. Yang saya terbayang kat situ tuan, bukan dosa saya sahaja tuan. Mungkin di situ dia nak beri kita apa? Keinsafan kan. Saya terbayang macam ni lah mungkin kita akan dipukul dalam kubur kalau kita tinggal solat. Itu yang terbayangkan saya masa. Okey, baik bang. Lagi 2 minit Lagi 2 minit Lagi 2 minit azan dia kata. Masa tu launching tu 2 minit masa dia bukan azan. Jadi kita akan beri laluan kepada azan. Lepas ni kita akan pergi ke segmen ketiga, iaitu momen-momen keinsafan. Bukan keempat. Ketiga. Ketiga lah. Sebab yang keempat ni dia ada special. Baik. Okay? Kita nak masuk ke segmen keempat sebab Allah dah sebut tadi keinsafan. Jadi kita nak dengar apa momen-momen keinsafan dan kembali ke jalan pulang. Baik tu. Kita nak beri laluan kepada azan. Dah masuk waktu lah ya? Dah masuk waktu. Okey, kita beri laluan terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana. Kita akan dengar lagi kisah menarik pada Abang Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, alhamdulillah kita kembali dalam
rancangan kita pada hari ini dalam sambutan Maulidur Rasul special bersama dengan Abang Ameng Spring. Baik para penonton sekalian, bila kita dengar kisah yang cukup mengerikan daripada Abang Ameng, itu baru sikit tu, kita tak cerita lagi macam mana Abang Ameng tidur meniarap 2 bulan bang Masya Allah. Jadi bagaimana nak sembuh dengan luka-luka tersebut, ya bang jadi ini sangat orang kata memberikan kesan yang mendalam kepada diri kita lah. Dan kita boleh bayang ketika mana kita di hari akhirat kelak, yang cukup mengerikan di hari akhirat kelak, bila mana kita sebut kita tinggal solat, ma salakakum fi saqar, bila mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni neraka Saqar, hei penghuni neraka Saqar, kenapa korang semua tinggal solat? Ni Allah yang tanya. Lalu menjawab persoalan tersebut, penghuni neraka Saqar kata apa? Ya Allah, kami tergolong di kalangan orang yang meninggalkan solat. Dan pada ketika itu, bayangkan para penonton sekalian, kita tak tahu bila mana kita menemui ajal. Dan alhamdulillah, syukur Allah kurniakan kita ujian supaya kita kembali. Allah bagi kita ujian sebagai nak panggil kita kembali. Kembali ke jalan yang benar. Sebab kematian ini hatta idza jaa ahadahumul maut, tiba-tiba saja datang kematian. Kita pernah tengok bang konsert dangdut dekat Indonesia yang mana disko tersebut mati semua yang ada dalam tu. Ketika mana mereka duduk di tepi pantai, datang tsunami, habis mereka hanyut dibawa oleh tsunami. Ada di kalangan mereka tengah berkaraoke, mati dalam pusat karaoke tuan-tuan. Tetapi alangkah indah tuan-tuan, tengah baca khutbah jatuh meninggal dunia. Kisah yang kita biasa lihat kan, orang solat, tengah-tengah solat tumbang jatuh, tengah baca Quran meninggal dunia. Dan inilah yang kita nak lihat kan, husnul khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita tak nak mati dalam keadaan yang buruk. Tapi ibu ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian, bila kita lihatkan keadaan ini, dalam keadaan kita mati secara mengejut, dalam keadaan kita buat maksiat. Waktu itu kita berada dalam kuburan dalam keadaan gelap. Aku kat mana ni? Aku kat mana? Aku kat mana? Rupanya tuan-tuan, kita dah berada dalam kuburan. Waktu itu tuan-tuan, apa yang kita sebut? Qal Rabbirji'un, ya Allah, kau kembalikan aku ke atas dunia ya Allah. La'alli a'malu salihah fima taraktu, aku nak buat amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Aku menyesal tak nak dapat dosa. Dan pada ketika itu apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Allah kata, kalla, no, tak boleh, dah mati, macam mana nak hidup balik? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya kata-kata kamu ini adalah dusta semata-mata. Allah sambung lagi, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sesungguhnya di belakang kamu tu dah standby dah alam barzakh yang akan mengejarkan sehingga hari pembalasan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian, kita bersyukur bila mana kita dikurniakan ujian, Allah nak panggil kita balik. Allah nak panggil kita balik. Dan oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi seperti mana kita sekarang. Yang mana saat sebatang ke berapa tadi? Sebatang keempat yang keempat tu dah nampak dah. Dia sampai dah. Burung-burung dah terbang dah. Dah berpinah. Bintang-bintang semua dah nampak. Nenek moyang semua dah keluar. Dan bila dia datang tu bang, apa momen-momen saat dia datang tu yang seperti yang dari cerita tadi kan, memang saya tersedar ketika masuk dalam penjara tu gelap, masa kita tersedar dalam lubang kubur lah. Betul ya dari cara saya sedar macam tu. Sebab kita selalu hidup di awang-awangan kan, kat luar kan, dalam duk khayal, tiba-tiba masuk penjara dia jadi tersedar. Saya betul-betul tersedar secara normal di dalam bilik penjara tu lah. Bilik penjara ni pula gelap, sempit. Dia penjara ni bilik dia besar tandas rumah kita je. Satu lah. Yang mula-mula masuk, dia letak kita seorang kat situ. Dia panggil blok quarantine.
Mula-mula masuk, dia tak bagi campur orang. Dia bagi kita seorang sebilik. Tapi Besar bilik air je. besar bilik air tu, ada tandas dia ada lubang je. Lepas tu ada paip satu. Kadang-kadang kita tidur, bangun, muka kita ni dalam tandas. Sebab dia sempit kan. Saya tersedar dalam tu, ya Allah, aku kat mana ni? Seolah macam tu lah. Macam yang dah cerita ni, betul yang saya rasa. Tetapi masa tu saya bersyukur. Walaupun susah, memang susah lah. Menyesal, memang menyesal lah. Rindu dengan anak isteri memang rindu, tak dapat menafikan. Tapi ada satu detik dekat hati saya ni, saya bersyukur saya tak tersedar di dalam kubur. Masih lagi duduk atas dunia. Saya bersyukur situ. Bayangkan kalau kita tersedar dan tiba-tiba duduk dalam kubur lah. Tempat yang sempit, gelap. Macam dalam penjara. Penjara ni sempit, gelap, lembab, cacing-cacing keluar tu. Dinding-dinding penjara ni dia tak ada mozaik. Dia bukan ada kapet. Lantai biasa. Simen pun dia pakai simen murah. Thailand punya simen dia beli tu. Bukan simen daripada Malaysia ni, dia pakai yang paling murah. Simen mana murah? Cambodia. Beli kat sana, buat penjara. Dia tak ada nak pelas-pelas, ada batu kutuk-kutuk besar-besar. Sampai tadi ada orang tanya saya, penjara ada VIP? Tak ada VIP. Penjara Malaysia ni tak ada VIP. Janganlah berangan nak VIP. Siapa nak layan kita dalam penjara? Orang yang kawan kita kat depan pun susah macam kita juga. Dia kalau boleh nak suruh kita layan dia, saya nak layan kita macam mana? Dan saya tersedar situ dah air cinta. Ya Allah, aku kat mana ni? Aku dah mati ke? Sama macam tu kita jadi rasa datang. Mungkin dia nak bagi kita keinsafan tu kan. Selain daripada sebab tadi. Namun saya bersyukur, ya Allah, aku tak perlu mati lagi. Apa yang dalam kubur, kalau dalam kubur macam mana ni kan. Dan penjaga ni bila border penjaga berjalan, dia kasut dia tapak dia tebal. Saya teringatlah cerita-cerita ustaz bila kita masuk dalam kubur, kita dengar tapak malaikat datang kan. Macam tu lah suasana dia. Ya Allahu Akbar. Saya orang lain saya tak tahulah, tapi yang saya rasa begitu lah. Saya Bunyi dengar tapak kaki. bunyi tapak kaki, border datang. Prop. Makin lama makin dekat. Siapa datang. Kita takut kan. Siapa datang, apa dia nak buat dengan aku, apa dia buat aku. Macam tu lah perasaan dia. Allahu Akbar. Tapi ini bukan promosi. Jangan kata Elban ni mamen nak bola alamin digital masuk punya, bukan. Saya sendiri pun tak sangka saya boleh keluar dalam keadaan sehat. Penjaga hidup dalam penjara umpama nyawa di hujung tanduk. Kita masuk ke dalam tu, macam-macam background orang ada, macam-macam orang ada, macam-macam kesalahan ada. 2 bulan kita duduk bilik tadi. Yang seorang tadi 2 bulan dia korang Besar toilet tu 2 bulan. besar toilet 2 bulan. Duduk kat situ, makan situ, tidur situ, buang air situ, sembahyang kat situ, menangis kat situ, ketawa seorang-seorang situ, bercakap seorang-seorang situ. Bila dah 2 bulan, baru dia pindah ke blok lain, baru kita campur orang. Itu pun kalau macam selebriti macam saya ni, dia tanya dulu, kau nak duduk tak dengan orang ramai? Sebab kadang-kadang dia takut ada kes bully kan. Orang-orang popular dia kena bully. Ya bang? Iya. Dia tengok dai jamu je, dia bully ni. Dia bully, dia rogol, dia liwat. Orang yang masuk dalam tu bukannya ada yang seminggu 2, ada yang dah 30 tahun duduk dalam tu pun ada. Bila kita masuk, dia tengok je. Dia dah lama tak tengok orang baru kan. Macam tu lah. Orang baru datang, dia tengok je. Kita tak apa kan. Saya tu besar-besar, macam-macam latar belakang. Ada kes bunuh, kes gaduh, kes tetak orang kan. Boleh dikatakan semua dalam tu yang jahat-jahat. Termasuk saya tadi, saya pun jahat juga. Saya ada kan. Kita pun jahat. Nak sangat jahat. Lagi satu kesedaran tuan-tuan. Betul yang Allah kata, betul yang Nabi kata. Kalau kita ni golongan yang macam tu, dia akan letakkan kita dalam golongan tu. Itu yang terjadi pada saya. Nak sangat isap dadah kan, nak sangat buat jahat, dia letak bersama orang jahat. Makan dengan orang jahat, tidur dengan orang jahat, mandi dengan orang jahat, kena buli dengan orang jahat, sembahyang. Yang jadi imam pun itulah dia. Tattoo bukan main besar kat belakang dia jadi imam. Itu hormat dia sebab dia lama dalam jaga. Tadi dia jadi imam. Tattoo ngelang kat belakang. Nak sangat kan?
dah elok-elok kat luar ni kau datang berjemaah kau bersuara kau tak nak kan? Nak sangat buat jahat, nak sangat mencuri, nak sangat makan rasuah, nak sangat tipu, nak sangat bunuh orang, nak sangat merempit. Boleh dikata benda-benda jahat, benda-benda yang tak baik lah. Masuk melanggar undang-undang ataupun melanggar syariat. Nak sangat aku letakkan kau sama dengan orang-orang yang macam kau. Itu terjadi. Real. Atas dunia Allah dah tunjuk macam-macam dekat saya. Padang Mahsyar. Ada dalam penjaga Padang Mahsyar. Kita sangka betul ke Padang Mahsyar besok orang telanjang. Tak payah Padang Mahsyar tu kan. Dalam penjaga telanjang, hari-hari kena telanjang. Pagi dia akan cek kita. Setiap pagi dia akan cek takut kita bawa balik batu ke, bawa balik kayu ke. Telanjang kan ramai-ramai. Yang perempuan penjaga perempuan ada tak campur. Telanjang bagi perempuan lah. Yang lelaki dia nak cek ni, dia suruh kita telanjang. Setiap pagi, okey buka baju, buka semua beratur ramai-ramai. Saya tengok, pada masa rupanya atas dunia ni dah ada lah. Allah, bukan di akhirat, tak payah nak tunggu akhirat lah tuan-tuan. Atas dunia dia dah real. Dekat padang, kat padang kawat tu, macam kat pagi dia tu, telanjang ramai-ramai itu panas. Penjaga ramai. Bukan 100 orang. Dekat penjara kacang ada 6,000 orang. 6,000 orang. Universiti tu 6,000 ramai. Bougainvillea. Istilah Bougainvillea. 6,000 orang. Dekat penjara Keluang, saya penjara Keluang ada 4,000 orang. Perempuan dekat kacang ada 1,000 orang lebih. Yang nak kena gantung ada 100 orang lebih. Perempuan yang tunggu tali gantung. Jadi saya tengok, ya Allah, ada atas dunia ni Padang Mahsyar rupanya. Tak payah nak pergi akhirat depan mata tiap hari asyik kena telanjang. Sampai kita ni rupanya betul. Kan isteri Nabi pernah tanya, Rasulullah tak malu ke telanjang tu? Bila kita dalam keadaan takut, dahulu kata penjaga kata, hari ni okey buka baju semua pergi padang kawat telanjang, kita nak cek ada buat tattoo ke apa. Tu dia. Ada selit barang-barang ke kat celah-celah kan. Nanti dia nak cek bilik kita, baju kita semua dia nak cek kat bilik. Pokok kita ada simpan weapon ke, sudu ke, dia tak bagilah simpan pada bilik. Dia kita tikam orang kan. Jadi bila makan tinggal kat situ. Kita keluar, kita dalam keadaan boleh keluar. Masa tu mula-mula memang kita malu, tapi kalau dah hari-hari kau kena telanjang, lepas tu kalau ada salah seorang, semua dia ada. Allah. Itu yang budak-budak penjaga takut. Seorang dia buat salah, seorang dia buat tattoo. Dia jemur kat situ. Bila dia jemur, kita dalam keadaan takut, kita tak selera, dia nak tengok orang lain tu. Betul? Aduh, apa nak jadi kita ni, apa boleh makan nasi ni, panas. Mana nak tengok lagi orang? Memang tak malu dah. Kau artis ke? Kau datuk ke? Kau siapa? Rapat dia hancur pun ada. Dalam peguam pun ada. Polis ada, askar ada, magistrate ada, hakim ada, ustaz ada, da'i ada. Da'i ada. Cantik, menarik. Itu saya tengok, ya Allah, macam ni aku memang kena berubah. Sebab Allah seolah-olah nak tunjuk dekat saya. Apa momen indah abang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allahu Akbar. Momen indah kita nak dengar tu bang. Dia sebenarnya satu senjata yang saya rasa sangat terkesan lah, ketika berada dalam menjaga doa. Mungkin kita selalu perlekehkan doa kan. Perlekehkan doa 2-3 kali Allah tak bagi mampu, dah bagi doa. Saya hari-hari saya berdoa. Ya Allah, bagilah aku keluar daripada penjaga ni dalam keadaan sehat dan normal. Sebab setahun saya duduk hampir gila. Hari-hari nangis, ingat keluar, ingat isteri, ingat anak, ingat mak kita tengah sakit, ingat ayah kita apa kita dah buat. Kan? Kita duduk ingat benda tu. Hari-hari menangis, makan menangis, ingat nasi kandar menangis. Dalam penjara makan ikan rebus. Mana ada VIP? Tak kira siapa, ikan rebus tu, siapa nak masak kau sedap-sedap. Dia masak itu je lah. Perut tak buang, insang tak buang, basuh ke tidak kita tak tahu. Dalam ayat apa, ikan tu ada getah. Berus jamban pun pernah saya jumpa. Berus jamban terjatuh dalam tu tak kan. Kita korek-korek tengok, apa ni? Berus jamban, ada bersih, ada batang pun ada dalam tu. Siapa nak masak kau sedap-sedap? Tak ada orang nak layan. Dia bukan ada room service, bukan ada waiter situ. Yang kerja semua budak-budak penjara je.
Kan? Menangis, teringat nasi lemak, menangis hari-hari makan dengan rebus, pagi sarapan dengan roti, roti. Roti pun penjara buat sendiri, keras roti dia. Bukan roti gardenia yang 7-Eleven tu. Boleh nak kena makan roti tu. Roti tu macam biskut, cicah air baru boleh telan. Air dia bagi sekali je sehari. Air pagi je, habis minum air pahit. 12 tahun minum air pahit. Saya 8 tahun minum air pahit. Sampai saya nak minum takut. Datang budak penjara yang duduk 20 tahun tak payah takut. Aku dah 20 tahun minum air pahit, tak mati lagi dia tu. Tak mati lagi aku dia tu. Dah 20 tahun dah aku minum ni. Kau minum lah, jangan takut. Oh, saya pun minum, tak mati. Alhamdulillah, banyak. Dan saya berdoa hari-hari, ya Allah, aku ni tak pandai baca Quran ya Allah. Bila mula baca. Saya daripada zaman kanak-kanak tak pernah pergi mengaji. Orang suruh mengaji, saya tak sampai rumah tok guru. Sini budak nakal daripada kecil lah dia contohnya. Ayah saya pun besar. Bukan kata ayah saya pun bukan tak ada di semayang. Ayah saya pun besar. Ayah saya ni malam tak pernah tak boleh keluar. Sekali pun tak boleh keluar malam. Tak kira apa jadi, malam maghrib mesti kena balik sebelum maghrib. Kalau tak balik pegang kemarin, dia sepat dengan kain basah. Dia suka basahkan kain, dia pusing-pusing, lari lagi dia. Besar kan. Dan bila suruh mengaji, saya tak sampai ke saya belajar mengaji ketika umur saya dalam penjara tu lah 42 tahun. Belajar alif bata isah tadi lah. Tengok padang mahsyar, tengok alam kubur, tengok kena sebat. Saya terbayang kena sebat tu, aku tak semayang ni Tuhan, sebab aku ni sakit ni. Pak kita dengar bila dalam kubur tak solat, dia pukul tenggelam 70 hasta kan. Itu saya rasa. Saya berdoa, ya Allah, bagilah kepada baca Quran ni. Berapa lama tempoh belajar? Yang cantiknya tuan-tuan dan puan-puan, masa saya minta doa tu tiap-tiap hari dalam penjara ni agak susah nak belajar. Jadi kalau nak belajar, masa sampang ni nak belajar lah. Quran banyak, tok guru ada, masa pun ada. Dalam penjara ni kita duduk berhimpun ramai-ramai, kadang-kadang kita nak sembahyang, nak mengaji, berising dia berbual. Orang India ada, Melayu ada, Cina ada, Iban ada, orang putih ada, Negro ada, Indonesia ada, Myanmar ada, semua campur. Orang asli pun ada. Satu bilik kalau kita dah masuk fasa yang kedua, satu bilik berkongsi 20 orang. Dia tanya, Nabi nak kongsi orang? Nak kongsi je, saya dah tak tahan dah bercakap dengan semut. Nak juga bercakap dengan orang. Okey, aku bagilah kau masuk, tapi kau kena pandai-pandai lah tu. Tanggungjawab kita tak jaga sangat ni. Kadang-kadang dia boleh pukul kita tengah tidur, dia geram, dia pukul. Tapi ada dia pukul dia orang selimut, dia pukul ramai-ramai. Kita pun tak tahu siapa nak yang pukul. Kita tak boleh report. Dia boleh sudimuk orang dia tu, dia pukul. Dia takut macam tu lah. Persahabatan dia, saya kata nyamuk dia wujud tanduk. Saya berdoa, ya Allah, sebelum aku keluar ni bagilah aku pandai baca Quran. Tiba-tiba satu keajaiban yang banyak sangat saya tengok. Keajaiban yang Tuhan tunjuk pada saya. Apa keajaiban dia? Lepas seorang-seorang orang alim masuk penjara jadi banduan. Oi. Kadang-kadang kena berhati-hati juga doa ni. Mungkin masa saya kena penjara pun isteri saya dah serik dengan saya kan. Asyik tak dadah aja, ya Allah, bagilah bila lah suami aku nak berubah. Nak berubah kan ada sebab. Betul? Tiba-tiba takkan nak berubah. Tiba-tiba baik. Bolehlah sehari dua, lepas tu balik asal. Mungkin doa dia dimakbulkan, jadi Tuhan bagi kita tangkap, masuk penjara, kena sebab berubah. Betul? Dan saya pun berdoa macam tu, ya Allah, bagilah kepada baca Quran. Aku tak pandai baca Quran, aku nak belajar ke ustaz datanglah, dai datanglah, sejam balik. Jangan ada banduan-banduan. Tiba-tiba ditakdirkan Allah, tuan-tuan, ramai pula ustaz masuk. Dan yang lagi pelik, dekat penjara keluar tu ada 1000 bilik. 1000 bilik. Setiap kali ustaz masuk, dia masuk bilik saya. Masya Allah. Allahu Akbar. 30 juzuk hafal masuk bilik saya. Saya doa, tapi saya doa ni tuan-tuan, kena betul-betul doa jadi. Kalau tak dapat sini pun dapat juga, dapat juga di akhirat. Tapi saya memang doa betul-betul, ya Allah, bagilah aku pandai Quran. Aku tak pandai baca Quran, biarlah keluar ni, kita takut keluar besok. Sekarang sibuk forum, kongsi
Gegawa Gansa bila nak belajar. Ditakdirkan Allah imam masjid masuk. Kenapa bang masuk ni? Bodoh menjaga cakap ni, kau tahu siapa? Tak tahu. Imam. Yo, imam masjid. Pagi dia mengaji Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar je. Dia mengaji. Taranum lagi. Ya Allah, kenapa bang kau masuk? Saya terlanjur ambil duit zakat. Hari tu kereta saya rosak. Nak raya. Saya nak gaji cepat. Sekali gaji lambat tak boleh bayar. Zakat tu 20,000 dia ambil. Mam, sebenarnya bukan salah awak, mam. Salah saya. Kenapa pula? Saya berdoa hari-hari, ya Allah, bagilah tu guru Quran. Bagilah tu guru Quran. Datang dia per 30 juzuk. Belajar kan dia, mam, ajar saya baca Quran. Memang itu niat saya berdoa hari-hari. Patutlah aku masuk jaga dia tu. Semua salah abang. Allah, macam ni salah aku. Okey, bacalah kat mana kau boleh baca. Saya tak tahu baca lagi. Alif Bota dia ajar saya sampai saya 2 bulan tuan-tuan. Belajar dengan dia. Belajar dengan dia 2 bulan dah boleh baca dah. Rupanya Quran ni senang je. Tak susah kalau kita fokus. Dan masa tu saya ni belajar dengan kekurangan alat. Ada mukadam. Mungkin Da'i tak kenal mukadam kan? Yang kena Iqra' kenal kan? Mukadam ni yang kertas Quran ni yang hijau, kuning, ada gambar rajah kat luar. Dia tak ada tanda dengung tu, mam. Dia semua tanda mati. Jadi kerana kepakaran iman ni yang tahfiz ni 30 juzuk, dia tahu sini kena dengung. Ni sepatut ada dengung ni sini dia tu. Dia tak boleh tengok Quran. Sehinggalah saya boleh belajar. Yang pelik juga, dia masuk sekejap kan? Masuk 2 tahun keluar. Dia cakap, oh ni tak pandai lagi ni. Wajib aku pandai tajwid. Masuk pula orang lain. Itu di antara ya Allah yang jadi menyebabkan saya jadi takut nak buat sesuatu yang salah sekarang ni. Itu yang saya takut. Sebab tu bila orang kata, Ming, boleh buat program masjid, saya pergi. Kadang-kadang kita tak confident. Saya tu bukan macam Da'i. Da'i banyak ilmu kan? Cuma saya ni ada pengalaman saja. Tapi sebab kita takut nak tolak benda yang baik, takut dia lagi tipu musibah. Jadi saya belajar. Dan antara yang saya dapat baca kan, saya Mungkin abang boleh kongsikan kepada para jemaah sekalian. Kita pun nak dengar juga. Biasa dengar bantahan. saya dengar bukan Wila je kan. Waktu chorus. Yang ni kita nak dengar. Kita pun rasa dah nak habis lagi 5 minit kan. Okey, ini secara eksklusif pada kita semua. Kita boleh dengar cara abang Meng baca Quran. Silakan abang. Sebelum kita nak masuk round yang keempat. Ada lagi round keempat? Penutup round keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharik ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة
الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Itulah peserta daripada Mongolia. Itu. Saya sendiri tak sangka, tapi itulah mujizat daripada doa tuan-tuan. Kalau saya tak doa dan tak dimakbulkan, mana mungkin imam masjid boleh masuk surga? Kau fikir logik ya. Lepas orang saya nak belajar, ya Allah bagilah aku pada taranum pula. Kori masuk. Kori pula masuk. Bagi Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bagi dia teks suara dia. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Apa belajar taranum ni? Saya belajar pula dapat 7 taranum. Selamat bertakluk adat. Allah. Taranum adat ini ada benda yang masuk. Sebab tu kadang-kadang kita ni tak perlu nak menghukum lah, saya rasa kan. Orang kadang-kadang dia ada buat salah, kadang-kadang mungkin ada kebaikan dia pergi ke situ kan. Betul. Itu yang jadi percaya. Itu yang orang tanya, Ming, kau tak malu kau cerita pasal penjara, kau masuk penjara pergi cerita sana. Sebenarnya saya memang dalam masa yang sama memang anda malu kan. Mana tempat yang paling teruk dalam dunia ni? Penjara lah tempat dia. Malu masuk penjara ni. Oh Allah, mana boleh. Tetapi di dalam detik hati kecil saya bersyukur. Kerana bagi saya penjara adalah universiti bagi saya. Itu baru. Dan ini bukan promosi. Jangan kata lepas ni orang kita pakai masuk penjara baik kan. Saya bukan promosi. Bukan promosi. Okey, baik. Kita nak masuk ke pusingan yang terakhir. Okey, sebagai penutup kita pada hari ini banyak kita mendengar kisah inspirasi daripada Abang sendiri, yang mana di antara salah satu daripada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, jangan ingat kau masuk syurga. Ini tafsiran daripada Al-Quran Abang Jangan ingat kau masuk syurga selagi mana kau belum dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara yang mana Allah Subhanahu wa taala melihatkan kepada kita semua bang. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian tersebut supaya kita kembali. Sebab ingat, syaitan akan sentiasa membisikkan kepada kita untuk melakukan kejahatan, melakukan maksiat dan sebagainya. Tetapi boleh jadi untuk golongan-golongan ahli ibadah, ahli masjid dan sebagainya, mungkin syaitan dah rasa penat nak suruh mereka ni jadi ahli maksiat lah. Tetapi boleh jadi malaikat tak pernah penat untuk jadikan kita rasa baik dalam hidup kita, tuan-tuan. Dan rasa kemahnya baca Quran, kemahnya solat. Jadi kita takut bila mana kita ada rasa takabur, rasa ujub dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ingat dalam satu lagu ni tuan-tuan ya, yang mana dalam menyatakan apa dia? Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Walau dosa kita besar mana sekalipun, besar lagi keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang kata kesimpulan untuk saya lah, sebelum kita nak pergi kepada Abang Meng ya, kesimpulan dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala saja tutup hati kita. Sebab apa? Sebab tak ada siapa dapat tengok apa yang ada dalam jiwa kita. Betapa kotornya jiwa kita. Sebab apa? Kita banyak buat dosa. Ya. Saya duduk dengan saya pergi ke CCRC bang, ada dengan seorang abang ni.
Saya kata bang, abang dengan saya tak ada beza. Tak ada beza, ya. Abang buat salah, saya buat salah. Cuma bezanya salah abang orang nampak, salah saya orang tak nampak. Kita lewat solat, kita suka kutuk orang, ya, kita buat dosa-dosa, tak ada orang nampak pun. Kita tengok benda bukan-bukan dekat telefon, tak ada orang nampak pun. Jadi orang tak tangkap kita. Abang buat salah orang nampak dan kena tangkap. Jadi oleh sebab itulah bezanya seorang manusia itu, ya, bila mana berada di dalamnya fi qulubihim marad. Dalam hati kita ada rosak, ada sakit. Fazadahumullahu marada. Dan tambah lagi sakit itu bila mana kita melakukan maksiat. Dan kenapa, persoalannya yang terakhir pada hari ini, kenapa Allah tak bagi tengok hati kita ni tuan-tuan? Sebab apa? Kalaulah kita boleh tengok hati orang masing-masing ni tuan-tuan, rasanya tak ada siapa nak kawan dengan kita. Dan kenapa Allah tak bagi tengok hati masing-masing ni tuan-tuan? Sebab Allah masih lagi beri ruang untuk kita bertaubat, tuan-tuan. Siapa tahu dulu waktu kita jadi pegawai kita ambil rasuah? Siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Siapa tahu dulu kita melakukan maksiat? Tak ada siapa tahu. Yang orang tahu sekarang ni kita ejeki masjid je tuan-tuan. Kenapa Allah tak bagi tahu tuan-tuan? Kenapa orang tak boleh tengok dalam kita? Sebab Allah masih lagi beri ruang untuk kita bertaubat. Sebagai akhirnya kita nak dengar daripada nasihat daripada Abang Meng. Bang, kami ni mungkin tak pernah masuk penjara, tetapi bagaimana kita nak sentiasa ada rasa nak bertaubat kepada Allah, nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita semua banyak dosa dan pastinya kita nak mencari Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup. Ya, terlebih dahulu terima kasihlah jemput kami di sini hari ini. Alhamdulillah. Dan apa yang saya nak katakan sini, jadikanlah kisah hidup saya ini sebagai iktibar, ataupun mungkin pesanan kepada mereka yang tidak ada dalam majlis kita, mungkin pesanan kepada anak-anak kita yang tengah menikah remaja kan. Kalau boleh janganlah terjerumus macam saya terjerumus ni, masuk penjara kena sempat hidup susah, keluarga jadi porak-poranda, hilang harta, hilang maruah, boleh dikatakan hilang segala-galanya. Namun alhamdulillah Allah telah mengembalikan balik apa yang saya telah hilang. Mungkin berkat daripada niat saya untuk istiqamah dalam beribadah. Dan yang penting kita kena selalu muhasabah diri kita. Kita kena selalu cek. Kalau kita kena berbual sebenarnya dengan diri kita ni, jangan berbual depan orang. Nanti orang kata, ni dah gila pula ni, cakap seorang ni. Kita kena cek, aku ni ada buat apa ni? Saya selalu begitu sekarang ni lah kan. Dan bila kita ada keupayaan, kita boleh lebihkan dalam ibadah kita. Kita cuba yang terbaik. Contohnya masjid, kalau kita selalu dah terlambat, kita cuba nak pergi cepat, cuba buat satu hal yang lebih baik setiap hari lah. Begitu. Dan yang penting kita hidup di dunia ni secara normal lah, ikut peraturan, ikut apa yang diperintahkan, ikut apa yang disyariatkan, ikut apa yang ditetapkan oleh undang-undang dalam negara kita. Jangan terlibat dengan benda-benda yang tak baik, jangan terlibat dengan benda-benda yang boleh dihukum, termasuk di dunia dan juga di akhirat. Apa yang boleh dihukum dunia, itu jangan buat. Apa yang boleh dihukum di akhirat, itu yang kita jangan buat. Sebab bila kita buat benda tu, bila kita dihukum, kita tak boleh komplain. Kita tak boleh komplain. Besok Allah pukul kita sebab kita tak sembahyang, kita tak komplain. Kenapa ni pukul zalim apa kan? Sedangkan kita dah buat salah. Jadi setiap kesalahan apabila dihukum, macam saya kena tu, kalau nak kira, pengarah penjara peminat saya, polis yang tangkap peminat saya. Saya tak boleh komplain, cik apa cik minat saya pun tak boleh kena lepas saya. Boleh kita komplain cik? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ada salah. Kau dah buat salah ni, tak kira lah kau minat kau penyanyi tersebut, aku minat kau bini, aku minat kau, tapi kau dah buat salah ni, aku kena hukum. Jadi itu sebenarnya konsep hidup kita. Kalau kita tak nak dihukum sama ada di dunia atau di akhirat, jangan buat salah. Itu simple. Dan kalau kita buat salah, bersedialah untuk dihukum. Itu cukup tajam tu bang Ya. Pada di atas dunia lagi Allah dah memberikan gambaran bagaimana
kita dibalas di setiap kesalahan kita, Betul. belum lagi balasan di hari akhirat. Betul. Itu sebenarnya. Okey, baik bang. Jadi kita nak, orang kata sebagai menutupi pertemuan kita pada hari ini bang, kita nak dengar orang kata satu selawat daripada abang lah, boleh bang? Tapi selawat ni kita nak ajak jemaah-jemaah untuk selawat bersama bang, boleh? Dia selawat dia khas. Khas, Dia sebenarnya saya masa dalam perjalanan tu saya buat satu lagu nasyid. Okey, kita nak berdiri ke nak duduk bang? Saya buat lagu nasyid. Berdiri pun boleh. Berdiri boleh bang? Okey, kalau tuan-tuan nak duduk boleh, nak berdiri sama-sama pun boleh juga. Orang kata kita nak dengar selawat pada abang Amir ni. Abang reka dalam penjara? Dalam penjara. Saya Okey. dalam penjara. Tuan-tuan nak ikut berdiri pun boleh juga. Berdiri, lepas tu kita akan terus solat. Kita terus solat bersama Okey bang, sebagai penutup pagi ni. Sebagai penutup. Dan nasyid ni pernah menang peringkat penjara nombor 1. Nombor 1 lah. Menang peringkat penjara. Menang. Dia punya selawat dia. Okey. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Rasul, salamu alaika. Ya Habib, salamu alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib, salamu alaika. Salawatullah alaika. Lagi sekali. Boleh sedap. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Rasul, salamu alaika. Ya Habib, salamu alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib, salamu alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Sekian daripada saya. Terima kasih ucapkan kepada Abang Amir dan juga para penonton sekalian. Terima kasih kepada anda semua. Jom sama-sama kita tanda tangan, kita minta doa, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami banyak melakukan maksiat ya Allah, amal kami tak banyak ya Allah. Kau kurniakanlah kami syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami sahabat-sahabat yang baik ya Allah, sahabat-sahabat yang soleh ya Allah. Kurniakan kami kawan-kawan yang sentiasa menegur kami, membawa kami ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendukung sunnah-Mu ya Allah, mendukung sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami seorang yang soleh dan solehah ya Allah. Matikanlah kami dalam iman ya Allah, matikan kami dalam iman ya Allah. Jauhkan kami dari kematian yang buruk ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada semua. Saya Dai Aiman dan juga Pak Amin. Mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara. Sebarang perkongsian kita pada hari ini adalah semata-mata untuk memberi inspirasi kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada kedua-dua tetamu kita. Baiklah, Abang Amin, sejak kita ada penyampaian cerita hati sikit, dijemput Tuan Haji Mujab Malik merupakan nanti malam pengurusi Masjid Al-Qutubi kita ke hadapan untuk menyampaikan cerita hati kepada kedua-dua tetamu kita pada malam ini, insya-Allah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Cik Aming Spring kita, suri datang ke masjid kita ni, dan seterusnya kepada Dai Aiman. Alhamdulillah, semoga perkongsian yang mereka berikan kepada kita malam ini dapat menjadi iktibar dan pedoman buat kita semua, insya-Allah. Dan saya mengakhiri majlis pada malam ini ingin menjemput tuan-tuan selepas ini pergi ke Dewan luar terbuka sana untuk menjamu hidangan yang disediakan. Dan tak tahu, tengok Abang Amin ada janji satu dua benda tadi pun kat luar, tengok macam mana lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya mewakili pengurusi masjid disebut terima kasih kat tuan-tuan, terutama pada jemaah yang hadir. Kami mengadu-adukan kedatangan anda semua kerana anda lah penyokong program-program kami di sini, dan tidak lupa kepada dua tetamu kita. Alhamdulillah, insya-Allah. Sekadar itu dulu. Subhanallah dan bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.